Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dalam kitab Mutamimah Ajurumiyah. Jadi kita dah sampai kepada topik alamatun nasbi, kawasan mu'rab dengan mabni. Okey, jadi alamat nasab dia sebut ada 5. Salah satunya fathah. Jadi fathah kita dah masuk ke topik tersebut. Jadi kita fokus kepada alif pula. Okey, jadi alamat huruf. Okey. Alamat nasab pada huruf lah. Alright, yang bahagian huruf punya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'amin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumika wa ulumi sayyidi salihina fi darain amin ila anqal. Ammal alifu fatakunu alamatan nasbi fil asma'i sittati. Okey, adapun alif maka jadi alif tersebut sebagai tanda untuk nasab fil asma'i sittati pada isim-isim yang 6. Ada sebahagian kitab dia menyatakan isim yang 5 kan. Okey, cuma dalam kitab ni dia nyatakan 6 iaitu abuka, atau kalau bahagian nasab dia jadi apa ni lah, aba. Okay, abaka, hamaka, hama, akhaka, faka, zamalin dan juga hanaka. Okay, bis. Nahu contoh, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Okay, jadi aba dekat sini dijatuh sebagai khabar kana. Jadi khabar kana kan mansub kan. Okay, jadi aba ni mansub dengan alif kerana dia tu kategori asma'ul khamsati ataupun asma'ul sittati. Okay, kemudian wanahfadhu akhana. Right, itu contoh yang lain. Wa taqulu ra'aitu hamaka wa hanaka an kana zamalin. Okay, jadi aba Muhammad ini contoh untuk abaka. Yang ni untuk contoh akha, hamaka, hana dengan zamalin. Okay, za ni sahaja yang asma'ul sittati. Alright, kita sambung. Alamat nasab yang seterusnya ialah wa amma kasratu, jadi kasrah pula. Wa amma kasratu fatakuna alamatan lin nasbi fi jam'i muannasi salimi wa ma humila alaihi. Adapun kasrah maka jadi kasrah tersebut sebagai tanda untuk nasab pada jamak muannas salim dan apa yang ditanggung pada jamak muannas salim tersebut. Okay, wa ma humila ditanggung alaihi ke atasnya ma. Right, jadi yang tangguh tu maksudnya ma humila ni ialah yang mulhaq, yang dia mengikuti hukum jamak muannas salim. Okay, contoh khalaqas samawati. Right, kemudian wa in kunna ulati. Okay, jadi ulati ni dia kategori ma humila alaihi, yang ditanggung. Maksudnya dia ambil hukum seperti mana hukum jamak muannas salim. Right, yang ni samawat ni contoh untuk jamak muannas salim lah. Kemudian wa ammal ya'u, adapun ya. Okay, jadi yang tadi tu dia nasab sebagai apa ni, sebagai maf'ulun bih lah kan. Yang ni nasab dia sebagai maf'ulun bih. Alright, bila jamak muannas salim dia nasab dengan baris kasrah. Kemudian wa ulati, mana? Wa in kunna ulati. Okay, jadi kunna, isim kun tersebut, nun yang ada dalam kun tu, ulati khabar kun. Jadi khabar kana kan mansub kan. Habis, jadi mansub dengan kasrah. Kemudian wa amal ya'u, jadi kategori yang ya pula. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi, maka jadilah ya tersebut sebagai alamat untuk nasab fi mawdi'aini, pada dua tempat, iaitu fil musanna, pada isim musanna, wa ma humila alaihi, dan apa yang ditanggung ke atas musanna tersebut. So isim mulhaq. Nahu contoh rabbana waj'alna muslimaini laka. Okay, jadi syahid kita ialah muslimaini, dia mansub dengan ya. Kemudian iz arsalna
Iza arsalna ilaihim itsnaini. Jadi itsnaini kategori ma humila alaihi isim mulhaq bil musanna, sama juga dengan isnatani rabbana amattana isnataini. Okay. Jadi kedua-dua kesemuanya jatuh sebagai maf'ul bihi. Jadi bila maf'ul bihi nasab dengan ya sebab dia musanna. Alright, kemudian dan ya jadi nasab kepada tempat yang lain. Jadi ini pertama. Yang kedua jama' muzakkar salim. Wa fi jam'i muzakkar salim wa ma humila alaihi nahu contoh nunjil mu'minina wa wa'adna Musa 30 lailatan. Okay, jadi mu'minin jama' muzakkar salim. Jadi dia jatuh sebagai maf'ulun bihi mansub dengan ya. Kemudian wa wa'adna Musa 30. 30 jatuh sebagai maf'ulun bih. Alright. Jadi dia mansub dengan ya kerana dia jamak. Dia bukan jamak, dia mulhaq bi jam'i muzakkar salim. Okay. Kemudian hazaf. Adapun hazaf nun, dia kata wa amma hazfun nuni fatakuna alamatan linasbi fil af'ali allati rafu'a bi sabatin nuni. Jadi adapun hazaf nun, maka jadi hazaf nun tersebut sebagai alamat bagi nasab pada fa'il. Okay. Jadi ini pada fa'il af'alu khamsah lah, yang di mana rafa'nya af'al tersebut bi sabatin nun dengan ada nun. Okay. Maksudnya af'alu khamsah iaitu yaf'alani, okay, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, okay, taf'alina. Okay, jadi kesemua mereka ni dia kalau rafa' dia dengan wujud nun, okay, maka nasab dia akan berlaku apa? Hazaf nun. Okay. Nasab ni apabila masuk nawasib yang 5 tu lah kan. Lan, kai, izan. Okay, 4. Alright. Ataupun ada dia masuk dengan al-mudmarah lah. Nanti insyaAllah kita akan masuk pada topik tersebut. Jadi kita sambung. Dia kata contoh nahu illa antakuna malakaini. Okay, kita punya ni syawahid kita takuna yang di mana dihazaf nun dia kerana masuk an. Okay, harfu nasbin wa masdariyin. Wa antasumu khairul lakum. Ni dia. Antasumu khairul lakum. Tasumu asalnya ada nun tapi dihazaf nun kerana masuknya huruf nasab wa masdariyah. An-nasab harfu nasbi wa masdariyin. Okay. Kemudian walan taqumi. Okay. Habis. Taqumi untuk mewakili kepada ya mukhatabah lah. Yang takuna mewakili kepada alif isnain. Yang ni tasumu mewakili jamak jamak muzakkar. Taqumi mewakili kepada ya mukhatabah. Kemudian kita sambung. Dia kata walil khafdi. Right, jadi walil khafdi untuk khafat salasu alamatin. Jadi khafat memiliki 3 tanda iaitu al-kasratu wa hiya al-aslu. Di kasrah wahya dan kasrah tersebut ialah asal. Kemudian wal ya'u ya, wal fathatu dan fathah. Okay, 1, 2, 3. Okay, jadi wahuma kedua-dua mereka itu ya dengan fathah naibatani sebagai ganti daripada kasrah. Okay, maksudnya kasrah ialah dia punya asal dia lah. Kemudian fa'ammal kasratu, jadi dicerita satu persatu. Wa'ammal kasratu fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasi mawadhi'a. Adapun kasrah, jadi kasrah tersebut sebagai tanda untuk khafat fi salasi mawadhi'a pada 3 tempat, iaitu yang pertama. Okay, jadi kasrah ada 3 tempat.
fi lismil mufradil munsarifi, pada isim mufrad yang munsarif. Munsarif ni macam kita telah bincang sebelum ni. Munsarif iaitu yang di mana dia boleh baris tanwin dan dia juga boleh baris kasrah. Okay, maksudnya bukan mamnu' minas sarf, bukan ismul ladzi la yansarif. Right, selain daripada isim ladzi la yansarif. Contoh nahu Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi banyak. Bismi, ismi ni jadi isim majrur. Allahi jadi mudhafun ilaih. Rahmani na'at yang pertama, Rahimi na'at kedua. Okay, jadi kesemua mereka khafat ataupun majrur. Kemudian ulaika ala huda. Okay, jadi huda ni untuk mewakili kepada yang takdiran. Alright, kemudian dia kata wa fi jam'i taksiri munsarifi, dan pada jamak taksir yang munsarif. Jadi ini tempat yang kedua jamak taksir. Contohnya nahu lirijali nasibum mimma iktasabu. Okay, jadi rijal dekat sini dia kategori isim majrur, khafat dengan kasar kerana dia jamak taksir. Kemudian dia kata wafi yang kedua wafi jam'i muannas salim, dan pada jamak muannas salim wa ma humila alaihi, dan apa yang ditanggung ke atas jamak muannas salim. Maksudnya mahumila mulhaq, yang ikut hukum jamak muannas salim. Kata contoh wa kullil mu'minati. Okay, jadi mu'minat ke sini jamak muannas salim, dia majrur dengan kasrah. Okay, wa maratu bi ulatil ahmali. Okay, jadi syawahid kita ulati, dia di mana isim tersebut mahumila alaihi, ataupun nama lain dia kita kata mulhaq bil muannas, jamak muannas salim, mulhaq bi jam'i muannas salimi. Habis. Kemudian dia fokus kepada tanda yang kedua untuk khafat, iaitu ya. Okay, dia kata ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Adapun ya, maka jadi ya tersebut sebagai tanda untuk khafat fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat, iaitu fil asma'i sittati, pada isim-isim yang 6. Okay, asma'ul khamsah ataupun isim yang 6 lah. Dia, bila disebut 6, dia campur hanaka ataupun hanuka. Cumanya bila khafat hanika lah kan. Okay, fi asma'i sittati nahu contoh irji'u ila abikum. Syawahid kita abikum. Dia isim majrur sebab ila tu lah. Okay, jadi dia majrur dengan ya. Kemudian dia kata contoh lagi, kama amintukum ala akhihi. Okay, jadi akhihi isim majrur dengan ya. Okay, wa maratu bihamika wa fika wa hanika. Habis hanika itu yang kelima kan. Wal jari dzil qurba. Ini dia. Habis. Kemudian yang kedua iaitu ya menjadi alamat khafat pada tempat yang pada mana lagi, iaitu pada musanna wa ma humila alaihi, dan apa isim yang ditanggung ke atas musanna tersebut, iaitu mulhaq lah kan. Okay, mulhaq. Nahu contoh hatta ablugha majma'al bahraini. Ni dia. Bahraini mewakili ataupun merujuk kepada isim musanna. Wa maratu bisnaini, dan maratu bisnaini wasnataini mewakili untuk contoh ma humila alaihi. Kemudian jamak mudzakkar salim. Okay, ni yang ketiga. 1, 2, 3. Okay, jadi yang ketiga fi jam'i mudzakkar salimi, dan jadi juga ya tersebut sebagai tanda untuk khafat fi pada jamak muannas salim. Okay, wa ma humila ilaihi, dan apa yang ditanggung ke atas jamak muannas salim itu mulhaq juga. Contoh kullil mu'minina wa nahu. Okay, dia kata nahu contoh kullil mu'minati. Jadi saya rasa ada kesilapan kat sini sebab saya tengok nuskhah yang lain dia sebut kullil mu'minina.
Okay, jadi siapa yang tengah lobek tu, tulis kat sini, bulatkan. Kalau macam mana anda semua nak dobek macam mana pun. Biasanya kalau kita ada kesalahan matbak, cetakan, kita akan tulis la'alla sawab untuk menghormati kita kan. La'alla sawab qul lil mu'minina. Okay, jadi mukminin ni lagi tepat lah sebab dia merujuk kepada jamak muzakkar salim. Okay, jamak muzakkar salim mansub dengan ya. Okay. Nahu contoh, jadi ini untuk contoh jamak muzakkar salim yang ni. Okay. Nahu contoh lagi fa it'amu sittina miskina. Okay, jadi sittina contoh untuk mahumila alaihi, itu isim yang mulhaq dengan isim yang mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Kemudian kita sambung wa ammal fathatu, jadi tanda khafat yang terakhir iaitu fathah. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi, maka fathah jadilah fathah tersebut sebagai tanda untuk khafat. Fil ismi, pada isim alladhi la yansarifu, yang tidak boleh tasrif, yang tidak boleh yang sarif, iaitu tak boleh baris tanwin. Okay. Lepas tu dia tak boleh baris kasrah. Okay, jadi perbahasan Ismul Ladzi yang saya ada nyatakan dekat video saya Saudara Muhammad Matan Ajrumiyah tentang Ismul Ladzi yang Sarif. Dia punya tajuk dia. Jadi boleh rujuk kat situ lah apa dia Ismul Ladzi yang Sarif. Kategori dan kategori dia ada dua illah far'iyah, yang di mana berhimpun dua illah tersebut akan jadi Ismul Ladzi yang Sarif. Dan satu lagi kategori mayakum maqam illatain ini, yang di mana dia seolah-olah berdiri pada tempat dua illah yang furu'. Contoh macam sirah tahajumuk dan sebagainya lah, ada wazan-wazan dia. Okay, boleh rujuk kepada video tersebut. Alright. Kemudian kita sambung. Jadi Ismul Ladzi yang Sarif fathah. Ya, fathah jadi alamat khafat untuk Ismul Ladzi yang Sarif. Mufrad dan kana sama ada Ismul Ladzi yang Sarif tersebut mufrad ataupun sebaliknya. Jadi kita mufrad dan kana, nahwu contoh wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail. Jadi Ibrahim dan Ismail asalnya dia sepatutnya isim majrur dengan kasrah lah kan, tapi sebab dia Ismul Ladzi yang Sarif, dia terpaksa baris majrur dengan fathah. Okay, mereka ni illah yang berhimpun dia, iaitu alam, nama nabi lah kan, dan juga ada a'jami. mereka berdua alaihi wassalam dikategorikan a'jami kerana mereka berdua bukan berbangsa Arab. Okay. Kemudian fahayyu bi ahsana. Jadi ahsana minha, ahsana ini kategori Ismul Ladzi yang Sarif untuk isim mufrad juga, cuma dia kategori wasaf. Okay. Wasaf campur dengan apa tu? Wazan af'al. Okay. Habis. Kemudian ataupun Ismul Ladzi Sarif tu kategori jamak taksir, jamak taksirin. Nahwu contoh min mahariba. Okay, maharib dia kategori mayakum maqam illatain dalam kategori sirah muntaha jumu'. Alright, sirah muntaha jumu'. Sirah muntaha jumu' kategori yang mana? Iaitu wazan mafa'il. Illa melainkan. Okay, jadi Ismul Ladzi yang Sarif dia ada satu keadaan yang di mana dia boleh juga berbaris kasrah sekalipun berhimpun dua illah far'iyah ataupun ma yakum illatain far'iyatain tersebut, apabila iza udhifa disandarkan, maksudnya diidhafahkan. Contoh nahwu fi ahsani taqwim. Okay, jadi ahsani dia kategori Ismul Ladzi Sarif disebabkan wasaf dan juga af'alan. Tapi apabila diidhafatkan kepada isim selepas dia, maksud berlakunya idhafah, maka kita boleh baca baris kasrah. Okay. Jadi ataupun. Okay, ini satu keadaan pertama yang di mana Ismul Ladzi yang Sarif dia tidak jadi Ismul Ladzi yang Sarif. So, yang boleh baris kasrah. Ataupun
keadaan yang kedua, au dakhalat masuk alaihi ke atasnya ismul ladzi yang sharif tersebut alif lam. So ada alif lam, nahu contoh wa antum akifuna fil masajidi. Okay, jadi masajidi sepatutnya dia kategori sirah muntaha jumu' wazan mafa'il. Tapi disebabkan masuknya alif lam, maka terbatal lah ismul ladzi yang sharif dia, maksudnya boleh baris kasrah ataupun tanwin. Alright, kemudian kita masuk kepada alamat jazam pula. Kata wali jazmi alamatani, adapun jazam alamatan ada dua tanda, iaitu as-sukunu, sukun, wahwal aslu, dan dia ialah asal. Lepas tu wal hazfu wahwa naibun anhu, dan hazaf ialah ganti kepada sukun. Okay, jadi sukun ialah paksi kepada tanda jazam. Alright, jadi kita fokus kepada sukun dulu, iaitu fa'amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'li mudhari'i sahih al-akhir alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Okay, jadi sukun tersebut sebagai tanda untuk jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Maksudnya dia bukan mu'tal akhir, dia bukan kategori mu'tal nakis, bukan mu'tal lafi mafru' ataupun lafi makrun. Okay, yang di mana dia juga lam yattasi tidak bersambung bi akhirihi pada akhirnya, dengan akhirnya hi kembali kepada fi'il mudhari' tersebut syai'un sesuatu pun. Syai'un ni iaitu alif waw ya tu lah. Okay, alif yang mewakili dhamir isnain, waw dhamir jam' muzakkar, ya mewakili ya mukhatabah. Okay, nahu contoh lam yalid wa lam yulad. Jadi yalid dia majzum dengan sukun sebab masuk huruf jazam lam. Lam yulad pun sama. Cuma yulad tu dia wazan bina lil majhul. Wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Yakun. Okay, dia majzum dengan sukun. Kemudian dia masuk kepada tanda yang kedua, iaitu hazaf. Dia kata wa amal hazfu fayakun alamatan li jazmi fi. Okay, ada dua. Jadi hazaf berlaku sebagai tanda untuk jazam pada yang pertama al-fi'lil mudhari'il mu'talil akhiri wa huwa ma akhiruhu harfu illatin. Okay, jadi fi'il yang mu'tal akhir ni iaitu fi'il naqis, lafif mafruq, lafif makrun. Okay, iaitu dia kata apa? Huwa kembali pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Okay, apakah fi'il mudhari' mu'tal akhir? Iaitu fi'il yang di mana ma akhiruhu, sesuatu fi'il tersebut akhirnya akhiruhu ma harfu illatani, huruf illah. Huruf illah apa? Huruf illati dan huruf illah ialah al-alifu wal waw wal ya'u. Alif waw ya. Nahu contoh lam yakhsha. Jadi asalnya yakhsha, ada alif maksurah kan, tapi bila masuk je lam, maka alif maksurah ni dipadam. Okay, kemudian mana walam yakhshallaha kan, wa man yad'u, ini mewakili untuk waw, asalnya masuk lam, waw ni dipadam. Okay, wa man yad'u, kat sini bukan lam, man dengan maksud syarat, man syarat lah. Kemudian man yahdillah, yahdi asalnya ada ya. Okay, man, masuk man, ya ni dipadam. Alright, kemudian itu yang pertama, hazaf yang pertama. Okay, mana lain? Yang kedua, fil af'ali allati rafu'uha bi sabatin nuni. Okay, berlaku juga hazaf tersebut pada af'al yang di mana rafa'nya af'al tersebut bi sabatin nuni dengan subutun nun. Ada nun. Nahu contoh in tatuba. Nampak? In tatuba ilallahi. Okay, yang ni untuk wazan alif isnain. Okay, wa in tasbiru wa tattaqu. Okay, ini syarat.
Ini pun syarat maksudnya sebagai pada huruf jazam lah. Tasbiru wa tattaqu. Wa tattaqu ni ataf kepada tasbiru. Wala takhafi wala tahzani la dengan maksud la an-nahiyah yang di mana dia menjazamkan lah kan, la nahiyah. Okay, masuk je pada fi'il af'alul khamsah, maka terpadamlah nun. Hazaf nun maksudnya kita i'rab la fi'il mudhari' majzum bi hazfin nun li'annahu min al-af'ali khamsati. Right? Kemudian jadi kita dah habis semua tanda-tanda mu'rab kan, alamat i'rab semua. Okay, jadi kita masuk pada topik baru. Dia kata faslun jami'u ma taqaddama min al-mu'rabati qismani. Jadi ini satu fasal. Okay, jami'un keseluruhan yang telah lalu daripada fi'il mu'rab, isi-isi mu'rab tersebut, qismani ada dua bahagian, iaitu qismu yu'rabu bil harakati wa qismu yu'rabu bil hurufi. Okay, jadi bahagian pertama di-i'rabkan dengan harakati, baris-baris, fathah, dhammah ataupun kasrah kan. Wa qismun dan satu pembahagian yang lain, iaitu bahagian kedua, yu'rabu di-i'rab bil hurufi dengan huruf. Okay, ni bahagian pertama, ni bahagian kedua. Kemudian dia dahulukan dengan yang ni dulu. Dia kata falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in, dan yang pembahagian yang i'rab dengan baris-baris tersebut ada 4 bahagian: lismul mufradu wa jam'u taksiri wa jam'u muannas salimu wa fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un kulluha turfa'u bi dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Okay, jadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' yang lam yattasil bi akhirih syai'un. 4 ni kan, 1, 2, 3, 4 yang tidak ada bersambung bi akhirih pada akhir mudhari' tersebut syai'un ni iaitu alif, waw, ya, dhamir itulah. Okay, af'alul khamsah tu. Kullaha kesemua mereka, keempat-empat ni dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikhafadkan dengan kasrah dan dijazamkan dengan sukun. Jazam ni untuk fa'il lah. Wa kharaja min zalika salah satu asya'a, terkeluar daripada hukum-hukum di atas tersebut salah satu asya'a, 3 perkara, iaitu lismul ladzi la yansarifu, isim ladzi yansarif mufradan kana au jam'at taksir, mufrad ataupun sama ada isim ladzi yansarif tersebut mufrad ataupun jamak taksir, fa innahu maka sesungguhnya isim ladzi yansarif yukhfadu bil fathati, dikhafad dengan fathah. Jadi dia lari daripada hukum asal lah. Maksudnya dia hukum asal apa? Tukhfad, dia khafadkan dengan kasrah kan, tapi dia dikhafadkan dengan baris fathah. Malam, selama mani ismul ladzi yansarif tu yudhaf, tidak diidhafahkan dengan mana-mana isim selepas dia, au lam tadkhul ataupun tidak masuk alaihi ke atas ismul ladzi yansarif tu alif lam. Sebab apa? Sebab bila dia idhafah ataupun masuk je alif lam, dia boleh baris kasrah. Okay. Kemudian yang kedua, daripada salah satu asya', jam'u muannas salimu, jamak muannas salim, di mana fa innahu yunsabu bil kasrati, iaitu dinasab dengan kasrah. Jadi nasab sepatutnya asalnya dengan fathah kan, tapi dia lari daripada hukum asal. Kemudian yang ketiga, wal fi'lul mudhari'ul mu'tallu al-akhiru. Okay, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, fa innahu yujzamu bihasfi akhirih, sesungguhnya dijazamkan dengan hazaf akhirnya. Okay, jadi asal jazam sepatutnya jazam dengan sukun, namun dia jazam dengan hazaf huruf illah, hazaf huruf akhir dia. Waqad taqaddama amsilatu dhalika, dan telah lalu contoh-contoh berikut, jadi tak perlu nak ulang balik lah. Habis. Kemudian wallazi, dia masuk pada bahagian yang kedua. Bahagian kedua yang ni lah, bahagian pertama, kemudian bahagian kedua. Okay, wallazi yang yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in, di i'rab dengan huruf ada 4 bahagian, iaitu musanna wa ma humila alaihi, wa jam'u mudzakkar salim wa ma humila alaihi, wal asma'u sittatu wa amsilatul khamsatu. Okay, jadi muannas
musanna dan mulhaq musanna, jamak muzakkar salim, asmaul sittah, dan contoh yang 5. Contoh yang 5 ni mungkin dia maksudkan jadi wa amsilatu khamsatu ni dia merujuk kepada af'alul khamsah lah. Okey. Ya ke? Sekejap. Rasanya af'alul khamsah. Betul. Okey, jadi dia terangkan satu persatu. Jadi fa'amal musanna, ada pun musanna, fa yurfa'u bi alifi wa yunsabu wa yujaru bil ya'i maftuhi ma qablaha wal al maksuri ma ba'daha. Okey, wa ulhiqa bihi. Jadi ada pun musanna, maka dirafa'kan musanna tersebut dengan alif. Okey, maksudnya musanna marfu' dengan alif kan. Wa yunsabu dinasabkan dan dijarkan dengan ya maftuhi yang berbaris fathah apa yang sebelum dia, al maksuri yang baris kasrah apa yang selepas ya tersebut. Iaitu contoh contoh macam rajulani kan. Okey, ataupun ya lah, rajulai kan, dia masukkan ya. Rajulaini. Okey, jadi dia kata dinasabkan dan dijarkan dengan ya, okey, yang di mana berbaris fathah sebelum ya tersebut. La tu lah, lam tu berbaris fathah dan berbaris kasrah apa yang selepas ya, rajulaini. Wa ulhiqa bihi, dan mengikuti dengan hukum musanna tersebut oleh siapa? Isnani wasnatani, apa tu? Wasintani. Okey, jadi ada banyak isim yang di mana dia mulhaq. Okey, di situ dia sebut ulhiqa, maksudnya hukum yang mulhaq dengan musanna. Okey, jadi lafaz isnan, isnatan dengan sintan mutlaqan secara itlaq. Maksudnya dia ikut sebiji tanpa ada syarat pun. Okey, wakila, wakilta bisyarati dengan syarat idafatihima ila dhamiri, dengan syarat idafat kila, lafaz kila dengan kilta ni kepada dhamir. Maksudnya dia idafat kepada lafaz lepas itu ada dhamir. Nahu contoh ja'ani kilahuma, okey, wa kiltahuma, telah datang kepadaku kilahuma kedua mereka, wa kiltahuma kedua mereka perempuan. Okey, jadi kila dengan kilta ni dia marfu' dengan alif. Okey, kemudian kalau contoh mansub pula, wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima. Alright, jadi dia mesti kena bersandar dengan dhamir lah selepas dia. Wa maratu bi kilaihima wa kiltaihima. Jadi ini untuk contoh majrur, si majrur. Kalau ra'aitu telah melihat lidaku ni, contoh untuk nasab lah, dia sebagai maf'ul bihi. Kemudian dia kata fa'in udhifa ila dhahiri kana lil alifi fil ahwali thalathati wa kana i'rabuhuma bi harakatin muqaddaratin fi tilkal alifi. Dia kata apabila udhifa disandarkan kedua mereka, iaitu kila dengan kilta ini. Okay, jadi dia apabila dia bersandar dengan isim zahir tu macam Zaid, maksudnya bukan dhamir lah. Okay, kana adalah kedua-dua mereka, iaitu kila dengan kilta tersebut, bila alifi dia hanyalah akan ditulis dengan alif sahaja. Fi ahwali salasati, pada tiga keadaan iaitu pada rafa', nasab dan jar. Rafa', nasab dan jar ataupun khafat lah. Ketiga-tiga keadaan ni dia tulis dengan alif, dia kekal lah. Alright. Wa kana i'rabuhuma, dan i'rab dia macam mana? Bil harakati muqaddaratin, dengan baris-baris yang ditakdirkan, fi tilkal alifi, pada demikian itu alif. Nahu contoh ja'ani kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Okay, jadi kila tersebut kita i'rab fa'il kepada ja'ani lah kan, marfu' bi dhammati muqaddarati ala alifi, mana bi dhuhuriha ta'adzur, macam tu.
Sama juga dengan yang seterusnya, wa ra'aitu kila rajulaini wa kiltar mar'ataini, cuma dia kategori mansub lah, maf'ulun bihi kan. Wa marartu bi kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Okay. Jadi kesemua ni dia i'rab dengan harakat muqaddarah. Contoh kalau dia marfu' dengan dhammah muqaddarah. Kalau mansub fathah muqaddarah, kalau majrur kasrah muqaddarah. Kemudian wa amma dia kata amma jam'u mudzakkar salim, ada pun jamak mudzakkar salim. Okay, jadi ni yang kategori kedua, fa yunfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i maksuri ma qablaha maftuhi ma ba'daha. Adapun jamak mudzakkar salim, maka dirafa'kan jamak mudzakkar salim tersebut dengan waw, dinasabkan dengan dan dijarkan dengan ya yang di mana baris kasrah apa sebelum ya tersebut dan baris fathah yang selepas dia. Contoh macam muslim mina. Okay. Jadi muslimina yang di mana dia kata yujaru bil ya'il maksur, baris kasrah apa yang sebelum dia, maftuh ma ba'daha, baris fathah selepas dia. Okay. Ulih qabihi dan mengikuti bihi dengan jamak mudzakkar salim, iaitu isim yang mengikuti jamak mudzakkar salim mulhaq lah, iaitu siapa? Lafaz ulu. Okay, ni satu. Wa'alimu dua. Ishruna tiga. Ulu alam. Bukan alimu, sorry. Alamuna. Okay. Kemudian ishrun. Wa ma ba'dahu. Dan apa yang selepas dari minal unqudi ila tis'ina. Maksudnya apa yang selepas ishrun. Selepas ishrun apa? 20, 21, 22 sampailah kepada 90. Semua tu di kategori lafaz mulhaq. Lepas tu araduna. Okay. Ni 5. Okay, sinuna 6. Babuhu dan bab dia adalah banyak lagi. Okay, wa ahluna 7. Wa biluna 8. Illiyuna 9. Okay, kesemua mereka ni di kategori lafaz mulhaq. Dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi dia mengikuti hukum jamak mudzakkar salim. Maksudnya bila marfu dengan waw, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Okay. Nah, contoh wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati. Kita punya syahid kita ialah ulu. Okay, saya setakat ni saja. Thumma qala inna fi dhalika la dhikra li uli. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.